Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, hari ini cikgu akan terangkan tentang penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey, ini masih lagi pengoksidaan dan penurunan. Okey, dalam topik pada kali ini, cikgu akan terangkan teori penyesaran logam, tips untuk hafal siri elektrokimia dan kita akan bincangkan beberapa soalan latihan daripada modul. Okay, untuk yang pertama sekali, okay, penyesaran logam. Okay, apakah penyesaran logam? Penyesaran logam ni boleh berlaku apabila yang pertama, logam yang lebih elektropositif berupaya menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Okey, apakah maksud elektropositif? Apa maksud elektropositif? Kita tengok. Okey, yang pertama, elektropositif ni apa? Okey, keelektropositifan ni maksud dia adalah kecenderungan atau keupayaan satu atom untuk membebaskan elektron bagi membentuk kation. Okey, sebelum ni semasa tingkatan 4, pelajar telah belajar tentang kumpulan logam iaitu kumpulan 1. Logam ni dia berupaya untuk membebaskan elektron untuk membentuk ion positif. Ini adalah yang telah dipelajari sebelum ni. Kita tahu logam adalah cenderung untuk membebaskan elektron. Jadi di sini keelektropositifan adalah kecenderungan keupayaan atom tersebut untuk membebaskan elektron. Biasanya logam yang lebih elektropositif adalah logam yang lebih berupaya untuk membebaskan elektron. Dan kita akan tengok bagaimana dia boleh menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Sebelum tu, pelajar perlu tahu tentang logam yang lebih elektropositif tadi adalah juga ejen penurunan yang lebih kuat. Di mana tadi ada menyatakan bahawa dia bebaskan elektron. Ingat lagi tak? Untuk pengoksidaan, pengoksidaan berlaku apabila pembebasan elektron berlaku. Jadi kat situ pengoksidaan berlaku untuk logam yang lebih elektropositif. So kita kata logam tadi adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Di sini kenapa dia ejen penurunan yang lebih kuat? Kerana nilai E0. E0 ni apa pula? Nanti cikgu akan terangkan. E0 adalah keupayaan elektrod. Keupayaan elektrod piawai. Itu kita panggil E0. Kenapa kita kata logam yang lebih elektropositif ni adalah ejen penurunan yang lebih kuat? Kerana berdasarkan nilai E0. Nilai E0 ni adalah satu nilai keupayaan elektrod piawai yang telah ditetapkan. Di mana jika nilai E0 lebih negatif, maka lebih mudah untuk melepaskan elektron. Kita akan tengok nanti. Apakah itu E0 atau keupayaan elektrod piawai. Seterusnya, istilah lain yang akan pelajar diperkenalkan adalah siri elektrokimia. Apa pula siri elektrokimia? Siri elektrokimia ni adalah satu siri penyusunan logam. Bagaimana logam-logam disusun mengikut tertib E0 tadi. Tertib keupayaan elektrod. Di mana disusun daripada yang paling negatif kepada yang paling positif. Jadi logam-logam ni disusun daripada atas ke bawah. Susunan dia adalah mengikut nilai E0 daripada yang paling negatif dan kepada yang paling positif. Di mana tadi yang E0 yang lebih negatif, kita kata dia adalah logam yang lebih elektropositif. Kita lihat seterusnya. Ini adalah jadual siri elektrokimia yang diambil daripada buku teks pelajar. Di mana cuba lihat kepada yang bahagian logam ni. Logam ni adalah tadi ada diterangkan bahawa dia adalah ejen penurunan. Jadi di sini ada nilai E0. Tadi apakah E0? E0 tu adalah keupayaan elektrod piawai. Disusun. Tengok negatif.
daripada yang paling negatif kepada yang paling positif. Jadi susunan logam ini, susunan logam ni disusun mengikut tertib inot ni, kita panggil ini adalah siri elektrokimia. Logam ni. Susunan logam ni adalah mengikut tertib inot ni, kita panggil siri elektrokimia. Jadi di sini, di sebelahnya ada ditunjukkan ion logam, di mana jika logam kalium melepaskan elektron, akan dapat membentuk ion kalium positif. Jadi di sini ion ini, ion logam ni di sebelah sini ni, kita kata dia adalah ejen pengoksidaan sebab dia menerima elektron. Okey pelajar. Logam yang lebih elektropositif berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Nanti cikgu akan terangkan bagaimana nak hafal susunan ni. Ada tips bagaimana nak hafal susunan siri elektrokimia ni nanti. Jadi tadi ada terangkan logam yang lebih elektropositif ni maknanya nilai inot dia lebih negatif. Maknanya berada di atas. Logam yang lebih elektropositif ni yang berada di atas. Lebih atas lah, paling negatif. Jadi tindak balas yang berlaku melibatkan pemindahan elektron daripada atom logam kepada ion logam. Semakin elektropositif sesuatu logam, semakin mudah atom melepaskan elektron. Logam yang berada di atas tadi dalam siri ni, kita kata dia adalah ejen penurunan yang lebih kuat. Tetapi kalau semakin rendah ion logam tu, kita tengok ion kita comparekan dengan ion. Kalau dia berada di bawah dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion logam itu untuk menerima elektron. Jadi di sini pelajar, penyesaran logam itu boleh berlaku antara logam dengan ion logam lain. Ion logam lain maknanya logam lain daripada larutan garamnya. Contoh saya ambil magnesium adalah logam. Dia bertindak balas dengan zinc. Zinc dalam bentuk larutan contohnya adalah saya ambil kuprum lah. Kita ambil kuprum. Magnesium dengan kuprum. 2 sulfat. Dalam bentuk maknanya logam ini berada dalam bentuk ion logam. Jadi kat sini boleh ke tak magnesium menyesarkan ion logam, menyesarkan logam daripada larutan garamnya. Jadi larutan garam untuk kuprum ni adalah kuprum 2 sulfat. Boleh tak dia tukar tempat dengan kuprum tadi? Contoh saya ambil magnesium. Kita tambahkan tindak balaskan dengan kuprum sulfat. Boleh tak berlaku penyesaran logam? Boleh tak dia sesarkan ion logam ni? Boleh ke tak? Daripada larutan garamnya. Maksudnya larutan garam dia. Maknanya dia tukar tempat. Boleh ke tak boleh? Nak tahu boleh ke tak boleh? Kena tengok kedudukan logam tadi. Logam tadi berada di atas daripada kuprum. Jadi boleh berlaku penyesaran logam. Kita tengok seterusnya. Ion logam yang berada di bawah dalam siri elektrokimia merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Bila kata ejen pengoksidaan, maknanya dia mengalami penurunan. Mana dia terima elektron. Kita lihat seterusnya. Ini cikgu ambil daripada modul. Jadi tadi contohnya kita ada logam yang lebih tinggi susunannya. Anak panah ke atas. Sebelah sini ada logam yang lebih rendah. Logam yang lebih rendah ni kita comparekan berdasarkan nanti daripada ion logam sebab dia daripada larutan garamnya. Jadi kat sini logam yang lebih tinggi kita kata nilai inot dia lebih negatif berbanding dengan logam yang berada lebih rendah dalam siri elektrokimia kerana nilai inot dia lebih positif. Jadi logam yang lebih tinggi kedudukan dalam siri elektrokimia adalah lebih elektropositif. Dia adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Ejen penurunan yang lebih kuat di mana dia mudah dioksidakan, iaitu dengan membebaskan elektron. Oksidaan berlaku bila adanya pembebasan elektron. Ada pembebasan elektron.
Jadi kita kata untuk logam yang lebih elektropositif ni mengalami tindak balas pengoksidaan. Di mana dia lebih cenderung untuk melepaskan elektron dan membentuk logam ion positif, ion logam positif ni, L positif. Okey. Bagi logam yang lebih rendah kedudukan tadi, kita kata ion logam tu daripada larutan garam adalah ejen pengoksidaan. Di mana dia mengalami penurunan dan lebih mudah diturunkan kerana dia cenderung untuk menerima elektron. Jadi di sini kita kata, contoh kita ada dua lah. Yang pertama L1 mestilah logam yang lebih elektropositif. Dan L2 ion logam yang kedua ini adalah logam yang berada kedudukan yang lebih rendah daripada L1. Jadi boleh ke tak boleh dia menyesarkan. Jadi kebolehan dia untuk menyesarkan logam lain daripada larutan garam ni adalah kita kena refer kepada susunan logam dalam siri elektrokimia. Di mana logam yang lebih tinggi kedudukan boleh menyesarkan logam yang lebih rendah dalam siri elektrokimia daripada larutan garamnya. Kita lihat bagaimana nak hafal. Ini adalah tips untuk hafal. Nak hafal siri elektrokimia, kita tahu yang berada di atas tadi nilai E0-nya adalah lebih negatif. Jadi kita kata dia lebih elektropositif. Elektropositif maksud dia senang untuk bebaskan elektron untuk bentuk positif ion. Elektropositif maknanya dia cenderung untuk bebaskan elektron untuk membentuk ion positif. Itu maksud dia. Jadi macam mana nak hafal? Kita ada susunan logam, kalium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, cuprum dan argentum. Yang hidrogen ni bukan dalam turut logam tetapi dia termasuk juga. So cikgu masukkan je hidrogen ni kat sini. So kita hafal macam mana? Kalau kahwin nanti mesti ada zamrud. Mungkin ada pelajar yang tak tahu apa itu zamrud. Zamrud ni adalah batu permata. Batu permata yang dijadikan perhiasan. Pada untuk dipakai dekat tangan dan sebagainya. Ferrari supaya perempuan happy cik abang. So pelajar kena hafal turutan ini. Hafal turutan ini untuk menghafal siri elektrokimia logam ni. Cuba kita lihat contoh tindak balas penyesaran. Di sini ada satu video tindak balas penyesaran antara zinc dengan larutan kuprum 2 sulfat. Boleh ke tak boleh berlaku penyesaran? Iaitu zinc Saya tunjukkan dulu zinc logam dengan kuprum 2 sulfat. Jadi kat sini pelajar lihat kepada logam satu iaitu zinc. Dengan ion logam yang kedua daripada larutan garam ni iaitu kuprum. Boleh ke tak boleh zinc ni sesarkan? Tukar tempat dengan kuprum. Boleh ke tak boleh? Jadi kena lihat kepada turutan tadi siri elektrokimia. Zinc berada di atas atau di bawah kuprum. Jadi kita tahu zinc berada di atas. Jadi dia lebih elektropositif kerana E0-nya nilai dia lebih negatif berbanding kuprum. Jadi boleh berlaku tindak balas penyesaran. Kita lihat. Di sini kita ada dua lah. Iaitu satu kita ada larutan kuprum 2 sulfat yang berwarna biru dan kepingan zinc. Sebelum tu kepingan zinc ni perlu dibersihkan. Kita gosok dengan menggunakan kertas pasir untuk menghilangkan lapisan oksida padanya. Lepas tu masukkan kepingan zinc ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Dapat diperhatikan di sini berlaku tindak balas. Ini yang dipercepatkan. Video ini telah dipercepatkan. Boleh nampak di sini. Apa yang berlaku? Boleh nampak bahawa logam zinc tadi melarut dan menjadi semakin nipis. Boleh nampak di sini ada mendakan dan boleh diperhatikan juga warna biru
Okey, warna biru larutan kupron 2 sulfat telah menjadi semakin pudar. Dan kita boleh nampak di sini, okey, ada enapan, ada pembentukan berwarna perang. Okey, ada enapan perang terbentuk dekat dasar tadi. Ini adalah zinc yang asal, bawah ni dia semakin menipis dan terbentuk enapan yang berwarna perang. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, daripada video tadi, okey, kita boleh tulis pemerhatian di mana warna biru larutan kupron 2 sulfat semakin pudar. Okey, inference dia kenapa larutan kupron 2 sulfat menjadi semakin pudar? Okey, disebabkan oleh kepekatan ion kupron semakin berkurang. Okey, asal ada ion kupron dalam tu, tetapi berlaku tindak balas penyesaran, ion kupron menjadi semakin berkurang. Kerana dia telah ditukarkan kepada kupron tadi. Okey, persamaan tadi kan, ikutkan zinc, dia akan melarut, iaitu dia membebaskan elektron, membentuk ion zinc. Di sini tindak balas berlaku. Ini adalah pengoksidaan. Manakala untuk kupron 2 sulfat tadi, iaitu ion kupron tadi, telah mengalami tindak balas penurunan. Dia terima elektron, dan hasilnya adalah kupron. Jadi di sini, untuk pemerhatian seterusnya adalah pepejal perang terenak. Terbentuk atau terenap pepejal perang ni apa? Ini inference dia adalah pepejal kupron. Itu adalah pepejal kupron terbentuk kerana ion kupron dia terima 2 elektron untuk membentuk atom kupron. Di mana ion kupron tadi kita kata telah diturunkan. Dan untuk kepingan zinc pula dapat diperhatikan tadi semakin menipis kerana dia telah melarut. Kepingan zinc menipis atau melarut. Inference dia atom zinc mengion. Dia telah mengion membentuk ion zinc 2 positif. Dan atom zinc kita kata membebaskan 2 elektron untuk membentuk ion zinc 2 positif. Dan zinc sebenarnya telah dioksidakan. Ini adalah persamaan. Kita tahu tadi zinc lebih elektropositif daripada kupron. Melalui siri elektrokimia tadi di mana nilai E0 untuk zinc lebih negatif daripada nilai E0 untuk kupron. Jadi boleh berlaku penyesaran logam di situ. Ini adalah persamaan kimia di mana persamaan asal adalah tindak balas antara logam zinc dengan larutan kupron 2 sulfat. Jadi di sini zinc tadi dia membentuk zinc 2 positif. Jadi nombor pengoksidaan dia kosong kepada positif 2. Jadi berlakunya pengoksidaan di sinilah. Pengoksidaan. Manakala untuk ion kupron 2, nombor pengoksidaan dia adalah positif 2. Jadi dia akan berubah kepada kosong untuk nombor pengoksidaan kupron. Jadi kat sini berlakunya penurunan. Reduction atau penurunan. Jadi untuk setengah persamaan pengoksidaan, pelajar tulis semulalah, iaitu zinc, zinc, membebaskan elektron, membentuk zinc 2 positif. Kenapa 2? Kerana tadi zinc 2 positif adalah 2 positif. Nak kena balancekan pelajar. Jadi kat sini kosong. Sini nak balancekan, kena letaklah negatif 2. Letak 2 di depan elektron. Barulah balance kanan dan kiri persamaan. Sama juga dengan ion kupron, Cu2 positif. Ini ialah jumlah nombor oksidaan adalah positif 2. Ini asal adalah dia terima elektron 1 negatif, tetapi kat sini kosong. So nak balancekan, kena letak 2 supaya dapat 2 negatif untuk dapatkan kosong. Dan untuk persamaan ion, pelajar perlu samakan bilangan elektron. Dah sama ke belum? Di 2 elektron dah sama. So tidak perlu darab lagi. Terus potong, and then tambahkan bahan dan hasil. Di mana zinc dengan ion kupron
dan ion zinc dengan atom cuprum. Okay, dapatlah persamaan ion macam ni pelajar. Keseluruhan. Okey, mari kita tengok latihan 24. Okey. Terangkan tindak balas penyesaran logam adalah tindak balas redox. Okey, tindak balas penyesaran logam yang A adalah antara logam iaitu magnesium dengan larutan kuprum 2 sulfat. Okey, boleh ke tak boleh berlaku penyesaran? Kita lihat magnesium dengan kuprum. Kedudukan dia macam mana? So, kita tahu magnesium berada di atas daripada kuprum. So, kita kata magnesium lebih positif daripada kuprum kerana nilai E0 untuk magnesium lebih negatif berbanding nilai E0 untuk kuprum. Jadi, pertama sekali, persamaan dia adalah magnesium tambah dengan kuprum 2 sulfat dapat magnesium sulfat dan kuprum. Jadi di sini pelajar, kita tengok untuk magnesium dengan magnesium ion kosong kepada tambah 2 pengoksidaan dia bertambah. So ini mengalami pengoksidaan. Manakala untuk ion kuprum 2 dia berubah menjadi atom kuprum. Jadi nombor pengoksidaan dia berkurang daripada positif 2 kepada kosong. So ini mengalami penurunan. Okey, jadi untuk ejen, memandangkan magnesium tu telah dioksidakan kepada ion magnesium, kita kata magnesium adalah ejen penurunan. Okey, magnesium. Manakala ejen pengoksidaan adalah ion kuprum. Okey, untuk proses pengoksidaan, di mana kita buat ayat penerangan atom magnesium, kita guna perkataan atom magnesium lebih mudah melepaskan elektron untuk membentuk, berapa elektron dia lepaskan? Kat sini dilepaskan 2 elektron membentuk ion magnesium 2 positif. Untuk ion kuprum pula, penerangan untuk tindak balas penurunan, kita kata ion kuprum 2 ni lebih mudah untuk menerima berapa elektron pelajar. Ini berdasarkan persamaan setengah. Sebenarnya dia terima 2 elektron untuk menghasilkan atom kuprum. So kita kata atom magnesium telah dioksidakan manakala ion kuprum 2 diturunkan. Jadi untuk setengah persamaan, tulislah magnesium dapat magnesium 2 positif dan 2 elektron. Melepaskan 2 elektron. Manakala untuk ion kuprum, dia terima 2 elektron untuk membentuk atom kuprum. Seterusnya kita lihat untuk pemerhatian. Kita kata kat sini magnesium melarut atau menipis menjadi kepingan magnesium menjadi semakin nipis, atau kita boleh tulis melarut. Inference dia kerana atom magnesium mengion, di mana dia membebaskan 2 elektron untuk membentuk ion magnesium. Manakala untuk pepejal, seterusnya pemerhatian seterusnya adalah pepejal perang terbentuk. Perang tadi adalah kerana inference dia atom kuprum telah terbentuk. Dan larutan biru menjadi tidak berwarna. Asal dia menjadi pudar dan jika dibiarkan lama, dia akan menjadi tidak berwarna. Jadi kita kata inference-nya adalah ion kuprum 2 telah dinyahcas. Membentuk atom kuprum. Jadi persamaan ion dapat dari mana? Daripada persamaan setengah tadi, setengah persamaan pengoksidaan dan penurunan, di mana kita hapuskan elektron. Samakan bilangan elektron dulu dan potong bilangan elektron yang sama. Dan kita kata di sini tindak balas redox berlaku kerana pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Okey, belajar. Seterusnya, tengok soalan B pula. Contoh adalah zinc. Zinc dengan argentum nitrat. Argentum nitrat. Okey. So nak tahu boleh ke tak boleh berlakunya penyesaran, saja tengok logam dengan logam kedua ni, ion logam daripada larutan garam ni. Okey, zinc dengan argentum. Zinc berada di atas Pelajar kenapa yang sirik elektrokimia tadi?
Jadi kita kata zinc di sini lebih elektropositif berbanding argentum. Okay, kenapa? Nilai dia tadilah. Nilai inert tadi. Macam mana? Kena terangkan. Jadi persamaan, tuliskan. Okay, zinc. Okay, dia akan menjadi ion zinc. Di mana kat sini berlakunya pengoksidaan. Okay, nombor pengoksidaan di sini kosong, sini positif 2. So, pengoksidaan. Okay, untuk argentum pula. Okay, kat sini nombor pengoksidaan argentum adalah positif 1. Di sini adalah kosong. Jadi, kita kata dia mengalami tindak balas penurunan. Okay, dan kita akan kaitkan dengan lebih mudah untuk terima atau melepaskan elektron. Jadi kat sini ejen penurunan adalah zinc sebab zinc tadi telah dioksidakan. Manakala ejen pengoksidaan adalah ion argentum kerana ion argentum ni telah diturunkan. Okey, untuk penerangan tindak balas pengoksidaan, okey, ini kita terangkan dari segi pembebasan elektron tadi pelajar. Lebih mudah untuk lepaskan elektron ke lebih mudah untuk terima elektron? Kita tahu kalau pengoksidaan dia melepaskan elektron, penurunan dia lebih mudah untuk terima elektron. Okay, dalam kes penyesaran logam. Jadi untuk penerangan kita terangkan atom zinc lebih mudah melepaskan elektron membentuk ion zinc. Zinc adalah ejen penurunan, zinc telah dioksidakan. Okey, manakala untuk penurunan pula, penerangan dia, ion argentum lebih mudah menerima elektron, membentuk atom argentum. Jadi kat sini ion argentum adalah ejen pengoksidaan kerana dia telah diturunkan. Okey, ion argentum diturunkan. Jadi pelajar boleh tulis setengah persamaan pengoksidaan, mana logam zinc tadi melepaskan elektron untuk membentuk zinc 2 positif. Okey, 2 elektron sebab kita nak samakan bilangan cas tadi. Sama seperti soalan sebelum. Manakala untuk argentum pun sama. Dia terima 1 elektron untuk membentuk atom argentum. Okey, kat sini kenapa 1 elektron? Sebab nak bagi balance, sebelah hasil adalah kosong dia punya nombor pengoksidaan. Jadi sebelah sini tambah 1 tolak 1 sama dengan kosong. Okey, dari segi pemerhatian. Kita boleh tulis zinc melarut atau kepingan zinc menjadi nipis, semakin nipis. Okey. Okey, kita kata kat sini atom zinc tadi, okey, inference dia adalah atom zinc mengion, membentuk ion zinc. Atau kita kata zinc telah dioksidakan. Okey, manakala pemerhatian kedua boleh tulis pepejal kelabu terbentuk. Okey, kelabu ni apa? Disebabkan oleh atom argentum telah terbentuk. Okey, argentum ni dalam bahasa Inggeris adalah silver. Okey, jadi kat sini warna dia adalah kelabu. Jadi ion argentum telah dinyacas. Okey, ataupun kita kata ion argentum telah diturunkan. Okey, manakala untuk persamaan ion, pelajar nak tulis balik yang tadilah setengah persamaan tadi. Kita samakan bilangan elektron, potong dan tulis balik hasil tambah kedua-dua bahan dan hasil. Jadi tindak balas redox berlaku kenapa? Kerana dalam tindak balas ini pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okey pelajar, jadi cikgu minta pelajar untuk buat latihan dalam modul iaitu latihan 25 Tolong siapkan dan hantar ke dalam Google Classroom. Okey, terima kasih sehingga bertemu lagi dalam kelas yang akan datang.